Okay, jadi untuk hari ni, untuk hari ni kita akan bising lah. Sekejap. Okay, untuk hari ni kita akan masuk topik masih dalam hukum indeks, okay. Tapi hukum indeks yang lain lah. Okay, macam mana sebelum-sebelum ni kita ada belajar beberapa hukum indeks yang saya rasa ada yang beberapa tu agak mudah tapi ada juga yang masih gagal nak menguasai konsep hukum indeks. Okay, terutama yang baru-baru ni yang positif negatif. Okay, soalan mudah boleh lah. Okay, tapi nanti bila kena soalan yang menggabungkan operasi, masa tu akan jadi huru-hara. Okay. Jadi untuk hari ni kita sambung dengan notes. Saya dah bagi nota semalam. Okay, jadi saya akan paparkan notes sekejap. Okay. Okay, jadi untuk kelas hari ni, okay, nampak saya punya screen? Screen saya sama macam screen awak, nampak? Nampak. Okay, so ini adalah nota kita untuk hari ni, which is kalau awak perasan dekat nota tajuk dia part 5, okay. Tapi dekat sini 1.2 hukum indeks part 4, okay. Untuk topik indeks kita dah jauh dah pergi, tapi ini masih dalam subtopik. Okay, subtopik kiranya masih dalam subtopik hukum indeks. Tapi dalam topik indeks, topik tu main dia lah yang besar, subtopik tu anak dia. Okay, so hari ni kita akan belajar untuk menentu dan menyatakan hubungan antara indeks pecahan dengan punca kuasa dan kuasa. Okay, so indeks pecahan ada kaitan. Macam mana kita nak tukarkan indeks pecahan kepada yang indeks yang ada punca kuasa dan kuasa. Okay, so hari ni cara ni yang pertama adalah kalau kita tengok yang pertama dekat menukarkan sebutan kepada A kuasa 1/n. Okay, bila dia kata kalau awak tengok pada konsep asal yang dalam kotak kuning ni, punca kuasa A, nah punca kuasa A ni yang kat luar dia N. Tak kisahlah, biasa kita pakai punca kuasa 2, punca kuasa 3, N tu adalah kita punya nilai 2, 3 dan sebagainya. A ni yang dekat dalam dia, which is yang ini kita punya asas. Dan kat luar ni adalah indeks kita. Dia sebenarnya adalah sama dengan, A, asas A, indeksnya 1/n. Okay, so kalau dekat luar N kita ni 3, maka A 1/3. Okay, kalau dekat luar ni 5, maka A 1/5. Okay, sekejap ni mesti ada bermasuk. So next. Lepas tu dia kata pula, A tak boleh sama dengan kosong. Of course lah, kalau A kita sama dengan kosong, kita tak ada asas. Bila tak ada asas, takkan ada indeks. So kosong, dia tak boleh. A tak boleh kosong. Mesti 1 ataupun 0.001. Itu antaranya. Kosong tak boleh. Okay, so kita sekarang nak tukarkan sebutan kepada A kuasa ataupun A indeksnya 1/n. Okay, kalau kita tengok contoh yang pertama, ni base saya memang pakai based on contoh buku teks. Kalau awak tanya saya kenapa Ustazah tak pakai contoh lain, sebab saya rasa buku teks ni senang rujukan awak, satu. Lepas tu dia punya contoh pun dah cukup padat. So kalau saya pakai yang lain pun lebih kurang sama je. So lebih baik saya pakai benda yang dah sahih lah orang kata. So dekat sini adalah punca kuasa 2, 36. So bila kita tengok kat sini 2, so kita tahu, dia akan jadi 1/2. So kita punya A sekarang adalah 36. Maka kita tahu dia akan jadi 36 kuasa 1/2. So ini adalah untuk menukarkan indeks daripada punca kuasa kepada indeks pecahan. Macam inilah indeks kuasa macam ni. So next kita ada
Punca kuasa 3, okay, dekat dalamnya adalah asasnya adalah negatif 27. Macam saya cakap, bila ada negatif, mesti kena buat kurungan. Okay. So kelas, bab kurungan ni pun banyak lagi yang masih tak buat. Okay, bila daripada latihan yang saya tanda baru-baru ni, bila buat berkenaan dengan indeks, okay, awak tak buat, awak biar je. Negatif 27, 1/3 kat luar. Lagi, ataupun awak buat negatif 27 M 1/2 kat luar. Sedangkan sepatutnya dia punya tu ada kurungan. Itu based on soalan lah. Okay, so next. Kita ada M punca kuasa 5. So ini bermaksud M 1/5. Okay. So ini adalah bila kita nak menukarkan daripada indeks punca kuasa kepada indeks pecahan ataupun indeks kuasa lah. Okay. So seterusnya kita menukarkan sebutan kepada daripada yang indeks yang biasa ni, kita nak tukarkan pula dia kepada indeks punca kuasa. Okay. Senang je kalau satu dekat atas, satu ni, satu ni, sekejap lagi saya tunjuk kat belah mana sebenarnya kedudukan dia. Sebab nanti awak akan jumpa contohnya macam 125 2/3. Kat mana pula kita nak letak 2 tu? Okay, so daripada sini kita akan nampak ni based on contoh ni lah, 125, 125. So punca kuasa 5. Okay, saya rasa setakat menukarkan tak ada masalah. Cuma dia akan jadi quite confusing yang mana asas, yang mana indeks. Biasalah tu nanti bila buat nanti, mula yang indeks dengan asasnya bertukar. Okay, so next. Okay, kalau tadi kita nak menukarkan indeks ni kepada indeks yang itu, kali ni kita nak cari nilai. So bila dah buat soalan indeks ni, benda yang paling utama awak kena baca adalah soalan. Soalan hitung nilai dengan soalan permudahkan adalah dua benda yang berbeza. Okay, bila permudahkan dia tak nak cari nilai. Okay, tapi bila hitung nilai dia nak jawapan akhirnya dalam bentuk nilai. Okay, so sekarang kita tengok soalan A. Dia bagi punca kuasa 5, indeks, asas negatif 32. So bila dia bagi macam ni, sebenarnya kita tukarkan dulu dia kepada kepada kuasa. Ni kuasa 1/5 lah. Dan tiba-tiba je awak tengok jadi asasnya negatif 2. Sebab sekarang ni kita nak kita nak nilaikan, kita bukan nak permudahkan. So 32 ni ditukarkan kepada asas negatif 2. So negatif 32 ditukarkan kepada asas negatif 2. Macam mana kita nak buat penukaran asas? Ingat lagi kita punya pembahagian yang bertingkat-tingkat tu. Itu satu kaedah, atau kita boleh guna kalkulator jugalah. Tapi kita pilih indeks yang sesuai. Asas yang sesuai. So kalau awak pilih asas yang tak kena, so awak akan dapat jawapan yang lain daripada orang. So better kalau kaedah macam ni, suka saya guna bahagi berulang lah, lagi senang. So bila awak tukarkan negatif 32 kepada asas negatif 2, indeksnya 5. So dekat luar ni kita boleh selesaikan. Kita boleh selesaikan 5 darab 1/5. 5 darab 1/5 boleh masuk lah. That's why tinggal 1. So jawapan akhir adalah negatif 2. Kenapa jawapan akhir ni dah tak ada kurungan? Dah terang-terang kuasanya 1. Buat apa kita nak letak kurungan lagi? So jawapan akhir terus negatif 2. Boleh tak kalau saya cakap kita terus pakai kalkulator? So kalau awak ada kalkulator dengan awak, boleh try cuba So ini adalah kalkulator kita. Tekan punca kuasa 5. Punca kuasa 5, kalau siapa yang pakai kalkulator putih ni, awak boleh tekan shift, lepas tu awak tekan X yang ada petak kosong tu. So dia akan keluar bentuk macam ni. Sekejap saya tengok awak nampak ke tak. Dia akan keluar bentuk macam ni. Aduh, kacau lah. Dia akan keluar bentuk mana dah hilang. Bentuk macam tu. So daripada situ awak masukkan, yang kecil dekat atas tu kita punya soalan tadi adalah 5. So dekat dalam dia adalah negatif 32. So bila tekan sama dengan, awak akan dapat jawapan yang sama, which is negatif 2. Menghitung nilai tak salah kalau awak guna kalkulator, tak salah. Tapi still, kalau contoh soalan dia bagi markah 2, kalau awak terus jawab jawapan negatif 2, awak tak dapatlah markah jalan kerja. Atau lebih teruk lagi, awak tak dapat pun apa-apa markah sebab tak jalan kerja. Tapi kalau soalan dia 1, markah dia 1,
So awak terus bagi jawapan negatif 2, dia maksudnya terus betul lah, tak ada masalah kalau awak tak ada buat jalan kerja. Okay, tapi still kita kena tahu konsep lah. Macam mana tiba-tiba daripada negatif 32 dapat jawapan negatif 2. Nah, okay. So next kita ada punca kuasa 6, 729. So samalah kita tukarkan 729 ini kepada asas 3. So dia akan dapat 6 kat luar. So 1/6 darab 6 dapatlah maka jawapan akhir kita 3. Okay, menghitung nilai. Ingat hitung nilai dia nak jawapan akhir. Permudahkan dia tak nak jawapan akhir. Permudahkan dia nak dalam bentuk indeks lagi. So awak jangan confuse dengan benda tu. So next, kita tengok hubungan antara A, okay. Nampak macam sama dengan yang tadi. Yang tadi kita ada A 1/n. Yang ini kita ada A m/n. Okay. Dengan A dalam kurungan AM, kuasanya 1/n. Lepas tu, satu lagi. A 1/n tutup kurungan kuasa M. Lagi, punca kuasa N, okay. A M dan punca kuasa N A dalam kurungan M. Ini ada sebenarnya tiga-tiga ni sebenarnya bentuknya akan dapat nilai yang sama, akan dapat benda yang sama. Okay, cumanya kita kena tahu inilah konsep yang kita pakai sebenarnya. Kalau tadi awak nampak A 1/n, tiba-tiba dekat sini ada M. Okay, kalau kena kuasa kita tu punca kuasa 2 je, tak ada masalah. Okay, dia akan kita pakai bila masa, okay, kita tengok contoh pada A. 64, 2/3. Kalau tadi soalan kita 1/3 contoh. Okay, so kita tahu 64 punca kuasa 3 je. Tak ada kena-mengena dengan 2 ni. Tapi tiba-tiba dekat sini, okay, ada 2. So macam mana kita nak buat? Okay, so kita tengok dulu satu-satu. Bila bentuknya adalah dalam keadaan yang kedua ini, di mana A kuasa M tutup kurungan 1/n. Okay, kalau awak perasan 64, 2, 1/3 sebenarnya dia keluarkan 2. Okay, kalau awak baca balik 2 ni, kuasa 2 ni kalau didarabkan dengan 1/3 kita akan dapat balik 2/3. Okay, so kali ni dia keluarkan 64 kuasa 2, dia tinggalkan 1/3 dekat luar. Ini konsep dia lah, dan dia tukarkan 4096 ni kepada asas 16. So jawapan akhirnya terus 3 ni boleh masukkan lah 3 dengan 1/3 maka dapat jawapan 16. Okay, so kalau kita tengok pula konsep yang kedua, okay, bentuk yang kedua. Kalau tadi dekat dalam dia M, okay, kali ni dekat dalam dia pecahan M dekat luar. So kali ni dia cuma bawa masuk 1/3, 2 pula duduk luar. Okay, so bila dah jadi macam ni, ingat kenapa yang disettlekan ini 4 tak kacau. Okay, sebab 1/3 dengan 3 ni dia cuma usik pada indeks. Asas ni dia tak usik pun. Tadi ditukar asas 16, yang ini ditukar asas 4. Tapi tengok pada jawapan akhir. Masih sama. Sebab jawapan dia kita dapat 16 juga. Okay, so next. Okay, kalau daripada bentuk yang asal ni tadi, kita nak tukarkan kepada bentuk yang keempat ini. Okay, bentuk yang pertama nak tukarkan kepada bentuk keempat. Okay, so sebenarnya, okay, kalau yang tadi kita dapat 1, betul? Yang tadi M ni tak ada nilai sebab indeks kita bila kita tulis sahaja maksudnya dia bawa nilai 1. Okay, tapi dekat sini kalau dia bagi macam mana kes kalau dia bagi kita ada 2 kat dalam ni. Indeks asas kita tu ada indeks. So contohnya adalah 64 kuasa 2. Okay, sebenarnya bentuk ini adalah 2/3 daripada asal tadi. 2 ni sebenarnya okay, adalah indeks bagi asas. 3 adalah kita punya punca kuasa. So jangan terbalik. Ini pun satu kes yang terbalik. 3 kat dalam, 2 kat luar. So kena careful lah. M/n bukan N/m. Okay. So bila diselesaikan 4096 ni awak tekan kalkulator je lah. 64 kuasa 2, 4096. Tekan punca kuasa 3 maka jawapan akhirnya adalah 16. Okay. So next, yang seterusnya. Macam mana pula konsep kalau dia jadi macam ni? Okay, sebenarnya benda ni benda yang sama. Okay. Cuma awak kena faham. Bila kita nak pecah-pecah, bila awak tengok soalan nanti, soalan yang awak tengok sekarang soalan direct. Kalau kena soalan gabungan operasi, bentuk ni semua akan keluar nanti. Bila keluar bentuk ni, awak kena faham konsep dia. So kalau awak tak faham konsep, awak tak boleh nak selesaikan lah. Okay. So kita tengok yang terakhir ni, 1, 2, 3, 4, yang kelima. So punca kuasa punca kuasa N, asas A, untuk kurungan M. Okay, kalau yang kali ni kita dapatkan pula, okay, kita settlekan yang dalam dulu. Of course lah, mengikut hukum BODMAS, ingat lagi, kita mesti settlekan
kurungan dahulu. Okay, so daripada sini kita settlekan 64 punca kuasa 3, dapat jawapan dia 4. So kuasa 2, 16. So daripada aktiviti dekat atas ni tadi, okay, so kita dapati A, M per N sebenarnya adalah sama dengan AM dalam kurungan 1 per N dan sama juga dengan A 1 per N dalam kurungan M. Okay, kalau awak tengok situasi yang dua ni, M dengan 1 per N ni cuma kedudukan sahaja yang bertukar. Okay, ini kalau dia dalam bentuk pecahan. Okay, macam mana kalau kita nak tukarkan dia kepada bentuk punca kuasa? Okay, so A M per N dia akan jadi sama dengan punca kuasa N dekat luar. A, okay, asas A indeks ni adalah M. Okay, tapi kalau dia nak buat kurungan macam ni, okay, so dia adalah benda yang sama. Okay, so next. Ini adalah kesimpulan indeks yang awak dah belajar selama ni. Okay, selama kita kelas dalam seminggu lebih ni, ini adalah hukum indeks yang awak kena kuasai, yang awak kena faham. Hukum indeks tak ada masalah. Hukum indeks ada dalam rumus. Saya bagi tahu awal, hukum indeks setiap kali ujian dia akan ada dalam rumus muka surat depan. Okay, so SPM ke, PT3 ke, apa sekali ke, hukum indeks tetap akan ada. Yes, indeks akan masuk sampai SPM. Okay, so bila awak dah tahu benda ni, saya minta tolonglah basically awak jangan lupa benda yang pertama ni, indeks yang pertama ni. Mungkin indeks yang lain-lain ni agak susah sikit, tapi setakat kalau darab kita tahu dia tambah, kalau bahagi kita tahu dia tolak, itu awak kena memang kuasai. Okay, kenapa saya kena ajar konsep ni? Ustazah, rumus dah keluar, tapi kenapa kena belajar juga benda ni? Awak kalau tahu rumus dia tak ada diguna pun susah kan? So kita kena tahulah. Yang terutama ni, yang satu ni okey lah, boleh faham. Datang yang ketiga ni, dah berselirat banyak-banyak ni, awak pun confused. Actually sebenarnya benda dia benda yang sama je. Okay, cuma dia nak menukarkan bentuk sahaja. Okay, so untuk hari ini, okay, saya tak boleh nak masuk operasi bercampur lagi. Okay, menyelesaikan masalah operasi bercampur saya tak boleh masuk lagi sebab kita kena habiskan basic kita dulu. So untuk hari ni kita ada 3 latihan, banyak sikit lah, tapi dia lebih senang dia sebenarnya. Kalau awak tengok 1.2G, kita just tukarkan bentuk, ini pun tukarkan bentuk, yang ini hitung nilai. Okay, hitung nilai saya nak kaedah jalan kerja. Okay, dan awak boleh check jawapan awak guna kalkulator lah, tak ada masalah. Okay, next. Yang ini pula kita tukar, ini kita dah buat tadi, yang A tadi kan. So ini cara yang sama, cuma awak tengoklah bentuk dia macam mana. Okay, so bentuk dia dah bagi dah, awak tinggal tukar je. Daripada 729 5 per 6 tukar kepada bentuk yang ni, yang pertama ni. Lepas tu kedua, ketiga dan keempat. So jawapan dia ke bawah lah, bukan ke kanan. Okay, so next. Yang terakhir, hitung nilai setiap berikut. Yes, yang ini pun saya nak jalan kerja. Okay, so daripada ini tak ada masalah pun kalau awak nak pakai kalkulator, betul, tak ada masalah. Tapi saya nak awak kuasai konsep. So kalau semua benda awak boleh pakai kalkulator, buat apalah guna saya ajar yang panjang-panjang tadi kan. Jadi tolong bagi dekat saya, jalan kerja awak dengan kawan awak mungkin tak sama, tak ada masalah. Okay, as long as saya dapat jawapan yang sama. Okay, dan tolong kira betul-betul. Okay, dan tolong salin soalan betul-betul. Ada baru-baru ni banyak juga yang positif jadi negatif, yang negatif jadi positif. Bila saya tanda, saya confuse jawapan saya salah ke, siapa yang salah sebenarnya. So tolong make sure awak salin soalan awak betul-betul. Okay, saya bagi masa, sampai, sebab ni banyak sikit kan, saya bagi masa sampai besok. Okay, dan saya nak tegur sikit lah berkenaan dengan awak punya attitude, okay, sikap. Okay, bila bab kerja rumah, okay, tahniah pada yang menghantar tanpa gagal. Okay, menghantar tanpa gagal walaupun saya tak sempat-sempat lagi tanda. Okay, tapi takziahlah kepada yang tak hantar-hantar. Ada yang hantar daripada hari pertama punya latihan sampai sekarang dah tak ada dah. Okay, saya bagi tahu awal-awal, saya dalam proses, okay, menyiapkan awak punya penandaan latihan awak dan menyenaraikan siapa yang siap latihan, siapa yang tak siap latihan. Okay, so nama-nama ni saya tak akan keluar dalam grup Telegram, saya akan keluar dalam awak punya grup WhatsApp. Okay, so standby lah. Dalam WhatsApp tu ada mak ayah awak, lepas tu dalam WhatsApp tu ada semua cikgu. So boleh tengok siapa yang masuk kelas, tak masuk kelas, pada saya benda tu tak ada isu. Mungkin awak ada telefon mak yang awak kena kongsi, so awak tak ada telefon sendiri macam kawan-kawan lain. Tapi still kerja rumah yang saya bagi awak kena buat. Okay,
kenapa Ustazah saya bagi daripada awal, Ustazah tak buka-buka apa. Saya tak buka awak punya conversation tu selagi saya tak tanda. Kalau saya dah tanda, saya buka. Sebab kalau saya dah buka, saya tak tanda, nanti saya tak perasan. Rupanya saya tak tanda lagi kerja rumah awak. Itu sebab dia saya tak buka-buka walaupun awak dah bagi banyak latihan. Okay. Macam awak pun faham kan, saya menanda kelas daripada form 1 sampai form 3, saya seorang je cikgu mat. Saya ada 200 budak yang saya nak kena tanda kerja rumah dia. Setiap hari kelas saya ada 2 kelas. Dua tingkatan lah. Which is satu hari saja budak yang saya kena tanda latihan saja 100 lebih. Okay, so awak kena faham ada 500 kot mesej saya tak ada buka lagi. Tapi saya perasan bila saya tanda, ada yang kawan masih tak hantar-hantar lagi latihan daripada awal sampai sekarang. So awak yang nak belajar, okay, sekarang ni dalam keadaan pandemik sekarang ni awak tak boleh nak harap saya bagi semua. Awak kena return. Kalau awak tak return, ending dia habis macam tu je. Okay. Yes Hanif, kenapa Hanif? Hanif tanya apa? Dah left dah, baru angkat tangan dah tanya. Ngigau Ustazah. Ngigau. Okay, so hari ni macam biasalah kita punya kelas takkan lama. Sekejap je. So habis the notes dan kita ada kelas lagi hari apa Saya check jadual sekejap. Rabu Ustazah. Khamis. Kita ada kelas hari Khamis. Hari Khamis akan ada quiz. Okay, so better standby awak punya quiz. 20 soalan. Okay. Gabungan semua indeks. Okay, daripada, tapi berkenaan hukum sajalah, hukum indeks. Tapi mestilah ada kira-kira. So standby awak punya ni jangan nanti lambat-lambat. Okay. InsyaAllah saya akan bagi masa sikit lah nak jawab quiz tu. Saya pakai quizzes ni kot senang. Ke ada yang problem nak jawab guna quizzes? Tak ada nak jadual manual juga, nak soalan manual juga ke, bagi tahulah. Kalau ada yang isu lain ke apa, boleh mesej saya. Saya cakap saya tak ada masalah kalau awak tak dapat nak attend kelas, okay. Tapi atas sebab jangan awak ada internet, ada semua tapi awak tak masuk. Okay. So ada apa-apa soalan? Tak ada. Tak ada? Tak ada. Suara pun sayup je. Okay. Itu je untuk hari ni. Saya bagi masa sampai besok untuk submit homework. Pada yang belum, tolong siapkan. Okay. So kalau tak ada apa, itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebab luangkan masa masuk kelas. Waalaikumsalam. Okay, sama. Terima kasih Ustazah. Ya, baik.